Salam sejahtera, anda menonton agenda Awani Asia dalam usaha untuk memastikan secara khususnya pembangunan negara untuk terus berkembang maju perlu untuk kita teliti dan perlu untuk kita beri perhatian khususnya melihat kepada perbelanjaan untuk pembangunan infrastruktur kerana ini penting bagi memastikan mana-mana negara termasuklah Malaysia kekal untuk berdaya saing di peringkat antarabangsa. Apabila kita bercakap di peringkat serantau ini dan untuk memperkasakan pembangunan integrasi serantau perlu untuk kita lihat tentang pembangunan infrastruktur dan juga projek mega seperti kesaling hubungan di peringkat negara-negara di peringkat serantau ini. Baik, kita tahu ini tahun ketiga pandemik COVID-19 dan di kebanyakan negara sudah pun mengisytiharkan, sudah pun beralih ke fasa peralihan endemik dan juga pasca pandemik. Jadi untuk waktu ini mungkin kita ingin melihat kepada bagaimana pentingnya program ataupun projek pembangunan infrastruktur dalam usaha untuk pemulihan ekonomi secara total ataupun secara keseluruhannya dan bagaimana akhirnya nanti kita akan bincang bagaimana negara-negara di peringkat serantau ini dapat bekerjasama untuk menambah baik pembangunan infrastruktur untuk kesaling hubungan di peringkat serantau ini. Baik, untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Bajuya Badai. Prof adalah pakar ekonomi daripada Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak dan seorang lagi adalah rakan yang cukup setia dengan agenda awani, Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan daripada Kumpulan Media Cina, CMG. Prof, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong dahulu. Zhang Hong, mungkin boleh diceritakan pada waktu ini, kita tahu China cukup terkehadapan apabila kita bercakap tentang pembangunan infrastrukturnya. Sebelum kita nak bercakap tentang bagaimana China membantu dan juga memberi inspirasi kepada program ataupun pembangunan infrastruktur di peringkat Asia dan juga peringkat serantau ini, tetapi untuk China sendiri mungkin boleh dikongsikan untuk tahun 2022 bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur di China, kerana saya dimaklumkan ada satu pelan yang secara khususnya disebut sebagai Pelan Pembangunan 2021 hingga 2025. Mungkin boleh diceritakan berkaitan dengan pelan pembangunan itu. Ya, sebenarnya kalau pembangunan China dalam sekurang-kurangnya 20 tahun lalu, saya rasa pembinaan projek mega dalam infrastruktur ini merupakan satu pencapaian yang cukup besar. Dan khususnya kita lihat sudah di China kita dalam 20 tahun ini melengkapi jaringan landasan kereta api dan khususnya jaringan yang macam jambatan laluan beraya yang ke bahagian barat. Saya rasa ini yang amat penting kerana kalau kita lihat ekonomi di bahagian timur China di pantai laut sebenarnya sudah cukup maju, tapi kalau di China masih ada sebahagian besar di bahagian barat merupakan kawasan pegunungan atau dataran tinggi. Kalau dulu untuk kerana kekurangan infrastruktur, sebenarnya mereka berbagai sumber dalam kawasan tersebut atau berbagai produk dalam di kawasan tersebut susah untuk diangkut keluar untuk dijual di pasaran domestik. Jangan katakan lagi untuk diekspor ke luar negara. Tapi justru dengan infrastruktur, pembinaan infrastruktur yang secara besar-besaran pada beberapa tahun kebelakangan ini atau dalam 20 tahun yang lalu lah, kita lihat kawasan jarak antara pasaran domestik dengan bahagian barat di China sebenarnya didekatkan. Dan kita lihat kalau macam di Provinsi Guizhou, dia banyak dalam pergunungan. Dan kalau sekarang kita lihat antara 10 jambatan yang paling tinggi di dunia, terdapat lebih separuh berada di Guizhou. Dan ini sudah sebenarnya menjadikan ekonomi tempatan berikut berkembang secara besar-besaran. Dan oleh itu saya rasa ini merupakan pengalaman China. Iaitu kalau mau menjadi kaya, membina jalan dulu. Dan oleh itulah China selalu bersedia mengongsikan pengalaman ini dengan berbagai negara-negara yang lain, khususnya negara jiran kami dan termasuk juga berbagai negara-negara di Asia Tenggara. Dan kita lihat selepas itu kita sudah ada Bank Pembinaan Infrastruktur Asia dan juga sudah ada itu inisiatif jalur dan laluan. Ini semuanya untuk menggalakkan berbagai negara-negara di rantau ini bersama-sama meningkatkan lagi itu taraf pembinaan infrastruktur supaya kesaling hubungan antara berbagai negara di rantau ini ditingkatkan. Dan ini juga akan merangsang juga
peredaran, bukan hanya dari bahan mentah, bukan hanya dari macam manusia atau juga dari dana. Sebenarnya semuanya akan menjadi semakin lancar di rantau ini. Dan ini juga akan menjadi satu asas bagi pembangunan rantau ini pada masa depan, khususnya ketika kita menghadapi krisis. Dan untuk rekod sebenarnya peruntukan besar-besaran infrastruktur di China justru ketika berlaku itu krisis kewangan antarabangsa. Ketika itu, ketika menghadapi krisis kewangan atau berbagai krisis yang lain, biasanya pelaburan dari kalangan masyarakat akan menjadi lemah. Jadi pada masa itu siapa yang berkemampuan untuk melaksanakan peruntukan yang besar-besaran itu kerajaan. Dan macam berbagai projek infrastruktur dulu, kalau bagi pihak swasta, mereka biasanya tidak bersedia untuk memperuntukkan projek macam ini kerana ini menggunakan dana yang besar dan menggunakan tempoh yang cukup besar. Dan kalau untuk mendapat faedah, mungkin perlu ada jangka yang cukup panjang bagi pihak swasta. Mereka biasanya tak akan melabur di pembinaan infrastruktur. Jadi pada masa itu saya rasa ini merupakan satu waktu yang bagi kerajaan untuk mengambil tindakan, melaksanakan peruntukan dalam bidang pembinaan infrastruktur supaya menjadi satu perangsang bagi ekonomi. Dan saya rasa pada masa ini dalam satu situasi yang pandemik di seluruh dunia, oleh itu China sekarang, kerajaan China juga sudah menggalakkan peruntukan untuk infrastruktur secara besar lagi. Saya rasa ini juga untuklah nanti pemulihan ekonomi pada zaman endemik. Dan begitu juga kita lihat berbagai negara-negara di Asia Tenggara sebenarnya dulu sudah ada kerjasama kedua-dua pihak dengan China dalam berbagai bidang, berbagai projek infrastruktur, dan dulu hingga sekarang sudah mencapai hasil, bahkan sudah disediakan. Saya rasa ini juga akan menjadi satu bencana juga bagi ekonomi tempatan setelah kita dalam zaman ini endemik. Prof, seronok kita dengar cerita dan juga pengalaman Cina yang dikongsikan oleh Zhang Hong. Malah apabila Zhang Hong mengatakan kalau nak jadi sebuah negara kaya perlu dibina jalannya dahulu. Mungkin di Malaysia sedikit perbezaan. Kalau di China tadi katanya di sebelah barat tu mungkin kurang sedikit dia punya progres ataupun kemajuan dalam pembangunan infrastruktur berbanding di sebelah timur di bahagian China. Tapi kalau di Malaysia yang di sebelah pantai barat ini lebih maju sedikit ataupun pembangunan infrastrukturnya lebih kalau banding dengan pantai timur. Dan kalau saya nak kaitkan dengan khususnya perkembangan pembinaan ataupun projek terowong terpanjang laluan rel pantai timur Israel yang dikenali terowong genting sepanjang 16.3 km dari Pahang ke Selangor akan bermula pada bulan depan. Ini semuanya merujuk kepada perkembangan dan juga pembangunan infrastruktur, dan kita tahu pada akhir tahun lepas baru-baru ini juga kerajaan mengumumkan untuk menambah baik pelaksanaan projek mega infrastruktur seperti MRT3, LPP dan juga projek tempatan banjir. Baik, Prof, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan secara asas dan apa yang perlu kita tahu pentingnya pembangunan ataupun projek-projek infrastruktur ini diteruskan ketika negara kini sudah pun memasuki fasa peralihan endemik, Prof. Terima kasih Cik Fauzi. Kalau saya boleh mula sikit, saya cuba urut sejarah kita. Masa kita mula merdeka, kita tidak mempunyai apa-apa. Kita sebuah negara yang miskin berasas pertanian, dan kemudian kita memperkenalkan dasar pembangunan. Dan yang arwah yang amat berhormat Tun Abdul Razak memperkenalkan strategi pembangunan, membuka kawasan Felda, melabur dalam projek mega masa itu, mana sampai 1 juta ekar diusahakan. Dan itu langkah pertama, terus memberi faedah kepada lebih daripada 10,000 peneroka misalnya. Kemudian di era yang kedua, di zaman yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir, kita ada era pemodenan. Jadi kita mula membina projek mega, kita bina jambatan Pulau Pinang, kita bina lapangan terbang baru, Putrajaya, KLCC, dan berbagai-bagai projek mega yang memodernkan Malaysia.
Dan kesan daripada itu kita hari ini mempunyai fasiliti atau kemudahan bertaraf negara maju. Cuma kita belum jadi negara maju sebab penduduknya belum capai tahap itu. Okay, sekarang kita sampai ke satu era, kita nak melengkapkan lagi sedikit. Ada beberapa projek asas, kita nakkan kereta api laju, ECRL, daripada Kelantan ke Johor. Dan kita nakkan high speed train daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Dan kita nak beberapa projek MRT, ada lagi sambungan lebuh raya dan kereta api cepat antara Singapura dengan Johor. Semua ini merupakan projek mega yang melengkapkan. Tetapi kemudiannya kita akan fikirkan sekarang, adakah projek-projek ini berpadanan dan sesuai dari segi permasaan timingnya. Memang pump priming ataupun strategi menggunakan pelaburan awam sudah popular sejak tahun 30-an, diamalkan di US, tapi dia lebih popular masa zaman Presiden Reagan, dan saya tengok Tun Dr. Mahathir telah meniru strategi ini, melonjak ekonomi Malaysia di tahun 80-an dan 90-an. Prof, apabila Prof menyorot kembali ataupun memberi sedikit kronologi tentang pembangunan infrastruktur di Malaysia secara khususnya daripada sebelum pasca merdeka sehinggalah pada waktu ini, apabila Prof menyatakan ada pandangan-pandangan untuk melihat bagaimana kesesuaian program projek ataupun pembangunan infrastruktur ini dilakukan bertepatan dengan bersesuaian tak pada waktu ini ataupun tidak. Mungkin saya nak kaitkan sedikit, mungkin Prof boleh kongsikan. Kita sekarang berada di fasa peralihan endemik, malah ada laporan yang mana menyatakan punca projek, beberapa projek yang telah pun diluluskan, dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 dikatakan lewat. Kalau dikatakan hanya 14% daripada 385 projek digunakan masih bawah sasaran suku pertama tahun 2022. Mungkin boleh dikongsikan apa sebenarnya cabaran dan juga realiti sebenar apabila kita sudah memasuki fasa peralihan endemik ini. Adakah kita perlu melihat tentang kos untuk pembinaan dan juga pembangunan itu dan juga tenaga kerja? Mungkin Prof boleh kongsi sedikit pandangan berkaitan dengan realiti sebenar yang dihadapi pada ketika ini. Okey, Cik Fauzi, daripada lebih 380 projek yang kita lancarkan, ada 92 yang dipanggil projek sakit bermasalah, dan ini membabitkan projek mega dan juga beberapa projek pembangunan. Misalnya 20% projek yang lewat ini adalah melibatkan projek di dalam sektor pendidikan, misalnya sekolah dan asrama dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok bahawa projek-projek mega yang diumumkan, dilancarkan beberapa tahun lepas semasa zaman pemerintahan DN, telah tergendala kerana beberapa isu, misalnya projek HRL ditarik balik dan sekarang ini sudah nak mula dinegosiasikan semula. Projek ECRL juga ditangguhkan sementara dan kini sudah bermula balik dan sudah melebihi 20% sempurna. Dan begitu juga banyak projek MRT 3 misalnya ditangguhkan dahulu. Ini kerana pada masa itu kita mempunyai prioriti dalam perbelanjaan yang lain yang melibatkan keperluan untuk membela rakyat, isi rumah, kerana kita sedang dilanda oleh gejala COVID dan rakyat memerlukan berbagai bentuk subsidi. Jadi sekarang ni kita sudah keluar daripada
daripada kegawatan ekonomi kesan daripada COVID itu, dan kita perlu mula memikirkan usaha memacu ekonomi, kerana kita ada 3-4 tahun lagi untuk mencapai puncak dalam pusingan ekonomi kali ini. Selepas tu kita akan mula menurun semula. Jadi kita perlu memanfaatkan sepenuhnya tempoh puncak ini. Inilah yang kita perlu lakukan sekarang ni. Zhang Hong mungkin boleh bantu kami di sini. Cukup berbeza situasi dan juga realiti antara China dan juga di Malaysia. Kalau Malaysia ada kekangan daripada sedikit pertukaran perbelanjaan itu, tetapi di China seperti Zhang Hong katakan tadi, pertukaran besar-besaran diluluskan khususnya untuk melihat kepada projek atau pembangunan infrastruktur, walaupun pada ketika berlaku cabaran ataupun daripada segi krisis kewangan itu. Mungkin pada waktu ini bagaimana iltizam daripada kerajaan China sendiri selain pada melihat kepada pembangunan infrastruktur dalam negara China? Sudah tentu apabila kita bercakap tentang kesaling hubungan infrastruktur ini, China juga antara yang terkehadapan memberi inspirasi dalam melihat kepada pembangunan infrastruktur khususnya di peringkat rantau ASEAN ini. Mungkin boleh dikongsikan daripada sudut itu, Zhang Hong. Terima kasih. Sebenarnya cabaran belanjawan ini dihadapi oleh setiap negara, termasuk juga China. Dan kalau kita melihat kepada 20 tahun yang lalu, ketika saya melawat ke Malaysia, saya tengok Kuala Lumpur begitu moden kalau berbanding dengan Beijing. Oleh itu sebenarnya pada masa itu infrastruktur di Asia Tenggara termasuk di Singapura, di Kuala Lumpur, di Thailand lebih moden berbanding dengan Beijing, dengan China. Dan pada masa itu kita juga menghadapi banyak cabaran, kekurangan tanah juga. Dan macam kita dulu, kita sekarang menyediakan satu TBM untuk menggerudi itu terowong di Genting itu. Dan kalau dulu pada kira-kira tahun 2000 di China, ketika kita mahu mengadakan infrastruktur, pembinaan infrastruktur, kita import TBM itu dari Jerman dan harganya ratusan juta satu. Dan kalau kita dalam penggunaannya ada rosak sedikit, mahu meminta mereka dari Jerman datang ke sini untuk memeliharakan, orang Cina tak boleh lihat. Dan perlu bayar kos dengan begitu tinggi, setiap jam berapa $1,000 kepada staf dari Jerman. Dan selepas itu kita barulah mengadakan itu pengajian berdasarkan intelek sendiri. Dan akhirnya kita membuat TBM sendiri. Sekarang harganya diturunkan secara besar-besaran hingga lebih banyak negara boleh menggunakan. Termasuk kita boleh menyediakan kepada Malaysia supaya pembinaan infrastruktur menjadi semakin mudah. Dan oleh itu saya rasa sebenarnya cabaran dari belanjawan ini setiap negara akan menghadapi. Dan seperti kalau China dalam berapa tahun yang lalu, berapa tahun kebelakangan ini sebenarnya peruntukan untuk infrastruktur juga menurun. Cuma sekarang sudah menghadapi satu situasi iaitu krisis sudah sudah cukup ketara lah. Iaitu seluruh dunia akan menghadapi satu trend merosot dalam bidang ekonomi. Dan kalau kita melihat penggunaan di pasaran atau beli belah di pasaran sebenarnya menurun juga. Dan pada masa itu bagaimana untuk merangsang pembangunan ekonomi? Justru hanya pihak kerajaan masih ada kemampuan untuk menyuntik sedikit penjana kepada ekonomi kami. Oleh itulah China sekarang mahu memulihkan lagi peruntukan yang besar-besaran kepada infrastruktur. Dan kita lihat berapa contoh yang di Asia Tenggara, negara yang lain, termasuk macam 2 jambatan di Filipina sudah diserahkan kepada pihak Filipina. Dan Presidennya Duterte juga sudah menghadiri majlis perasmian tersebut dan menyatakan ini merupakan satu program yang amat penting dalam program Build di Filipina punya. Setiap negara dia ada program untuk menggalakkan pembangunan infrastruktur pada masa itu. Kerana ini merupakan perangsang bagi ekonomi pada masa depan. Dan kita lihat kalau di Indonesia, sekarang antara 13 terowong dalam itu kereta api laju dari Jakarta ke Bandung. Hanya tinggal satu belum disiapkan lagi. Dan landasan ini dijangka akan beroperasi pada tahun depan. Ini merupakan
landasan kereta api laju pertama di Asia Tenggara. Dan ini juga akan merangsang pembangunan ekonomi bukan hanya di Jakarta, di Bandung, di seluruh berbagai bandar-bandar mengikuti jalan tersebut. Dan bahkan dia akan diperpanjangkan ke Surabaya. Saya rasa ini semuanya akan membawa faedah kepada ekonomi kita pada masa depan. Jangan hanya lihat kepada belanjaan pada masa ini saja. Prof, mungkin pada waktu ini bagaimana boleh kita melihat tentang kesaling hubungan infrastruktur yang diperkasakan oleh China khususnya di peringkat serantau dan termasuklah di Malaysia ini pada waktu ini, Prof? Kalau kita lihat projek ECRL, projek kereta api elektrik, projek HLR sebenarnya berkait mana dengan strategi road and belt di China. Kita ingin mewujudkan jaringan jalan. Hari ini saya tengok di internet jalan yang terpanjang di dunia ialah daripada Afrika, Cape Town ke Rusia. So itu satu impian kalau kita boleh wujudkan jalan terpanjang daripada Singapura ke China yang mungkin boleh mengatasi jalan di Rusia tadi. Okey, satu aspek yang sebenarnya saya kagum dengan China ialah apabila China membangun 30 tahun lepas saya pergi ke Beijing. Beijing merupakan satu ibu negara yang sangat bising, sangat kotor, foggy dan banyak orang yang menarik beca, menarik basikal dengan muatan yang besar. Dan itu saya nampak keperitan hidup orang Cina. Kemudian 15 tahun lepas saya pergi balik ke Beijing. Beijing sudah menjadi senyap, sepi dan sangat bersih, udaranya bersih. Dan basikal yang dulu ditarik oleh manusia sekarang dipacu oleh motor. Dan muatannya lebih besar tapi orangnya relax duduk atas basikal dan basikal berjalan. Dan saya lihat produktiviti meningkat sekurang-kurangnya 10 kali ganda sebab mana muatan dapat ditarik. Dan itu saya ingat satu strategi yang telah berjaya membawa keluar 700 juta isi rumah Cina keluar dari kancah kemiskinan. Itulah strategi yang kita perlu hari ini. Kita sedang berhijrah ke IR 4.0 dan kita perlu pelaburan dalam teknologi. Kita mempunyai misi dalam rumah prima, kita nak bina 1 juta rumah. Tapi kita baru bina tak sampai 100,000. Jadi kita perlukan teknologi 3D printer misalnya. Kalau China boleh membantu kita membawa 3D printer sebagai teknologi macam dalam tahun 60-an, Caterpillar daripada Amerika datang bantu kita untuk bawa traktor untuk membawa pembangunan. Ini boleh menjadi satu misi baru di antara China dan Malaysia. Prof, saya ada lebih kurang dalam 2 minit yang akhir ini. Sentiasa tak cukup masa lah kalau dengan Prof dan juga Zhang Hong ini. Mungkin boleh disimpulkan akhirnya apa sebenarnya kerjasama dan juga potensi hubungan antara China dan juga Malaysia yang boleh diterjemahkan khususnya untuk kita melihat ke arah menambah baik dan juga pembangunan infrastruktur sedia ada. Malaysia mempunyai keupayaan dan keperluan, banyak idea, tetapi kita tidak banyak modal. China banyak modal, banyak teknologi. Dan kalau kita boleh berkongsi teknologi dan modal untuk membangunkan negara secara bersama, akhirnya kita sebenarnya batas negara akan menjadi pudar apabila global village akan menjadi benar-benar terlaksana. Okey, baik. Terima kasih Profesor Emeritus Dr. Baju Abada. Prof adalah pakar ekonomi daripada Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan daripada Kumpulan Media Cina CMG yang mana kedua-dua tetamu dan juga panel pada malam ini berkongsi pandangan melihat kepada pentingnya untuk tambah baik pembangunan infrastruktur khususnya di peringkat serantau. Apatah lagi dalam mana negara ataupun dunia sedang menuju kepada fasa peralihan endemik. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.